Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara pengacara majlis dan pengurusi majlis ya. Tuan Said Ibrahim, sahabat saya lama ni, kenal beliau berkecimpung dalam Mafrel sudah lama. Mafrel ni kita recognize dalam masa saya jadi pengurusi dulu, kita recognize sebagai satu-satunya badan yang kita percaya boleh memantau pilihan raya ini. Dan Mafrel hidup sampai sekarang. Tapi sahabat saya yang jadi pengurusi Mafrel dulu dah meninggalkan Mafrel. Saudara Malik ada sini tak? Oh, ada Malik. Alahai. Pasal dia pakai rambut lain tu jadi nampak lain. Ingatkan wanita tadi. Saudara Dr. Wong, ni bersih ni. Bersih. Saya pun tak biasa sebab bersih tak pernah jumpa saya. Dulu yang jumpa saya masa tu dia baru tubuh bersih, tubuh bersih. Jadi yang jumpa saya budak-budak muda saja yang saya tak kenal. Dan dia punya apa-apa yang dikemukakan itu pun tidak begitu mendesak, tidak begitu menarik. Lepas tu bersih, berkembang dengan hebatlah. Hingga sekarang ni bersih ni jadi satu jentera kuatlah untuk mendesak supaya pilihan raya, khususnya pilihan raya, undang-undang pilihan raya dikaji semula, diubah sesuai untuk menentukan bahawa pilihan raya kita berjalan sebagai sebenar-benarnya pilihan raya yang bersih dan adil, menepati kehendak demokrasi. Saya tak mahu menyangkal apa yang beliau sebut tadi. Saya pun tak ingat, biasa dengarlah benda-benda tu, tapi tak pernah semasa saya jadi pengurusi saya menerima apa-apa bukti yang jelas dan nyata tentang apa yang beliau sebut tadi. Mungkin tersimpan, tak mau dikeluarkan, mungkin ianya disimpan untuk tujuan yang lebih besar. Saya tak tahulah. Yang berhormat Datuk Usam pun lama saya kenal, daripada muda lagi. Saya pun agak gembira lah berada sekali lagi bersama beliau pada malam ini. Ada satu malam tu forum juga saya berada bersama beliau, dan amat seronok saya berada bersama beliau sebab banyak perkara yang disebutnya amat bernas. Dan saya suka cerita. Terlebih dahulu saya mengucap terima kasih kepada Cik Halim, Cikgu Halim ke? Tadi disebut Cikgu Halim. Saya pun tak pernah jumpa Cikgu Halim ni. Hari tu dia hantar SMS ke saya, minta saya ambil bahagian dalam forum. Jadi bila saya tengok orang Kelantan hantar ni, saya pun kira-kira excited lah ya. Kelantan hantar untuk mengambil bahagian tanpa dia beri tajuk khusus lah. Saya terus jawab, saya kata saya terima. Pasal apa? Pasal nak balik Kelantan. Jadi saya balik hari ni, saya dapat hajat yang saya mau. Pertama, pagi makan nasi belauk, tengah hari makan nasi Sumatera Haji Ismail, petang baru sekejap tadi makan nasi kerabu golok. Ada dekat rumah saya tak jauh daripada sini. Jadi alhamdulillah saya dapat balik ke kampung, makan makanan yang saya gemari, dan dapat pula berforum sebagai seorang yang bebas ya. Tak berpihak pada siapa-siapa. Saya bebas. Saya jemput tuan-tuan kemukakan soalan apa sajalah mengenai pilihan raya.
dan saya ada di sini bersedia menjawabnya. Jadi tajuk yang diberikan hari ini pun, lepas tu saya terkejutlah bila dihantar kepada saya ni. Tajuknya ialah pilihan raya ke-13, penglibatan kuasa dan penglibatan rakyat. Bila saya terima, kata ni gapo benda pula ni. Tapi bila disebut pilihan raya, saya ni excited lah. Sebab saya dalam pilihan raya 27 tahun. Sungguh pun saya pegawai awam, tapi saya macam kena jail di Suruhanjaya Pilihan Raya. Tak dibenarkan pergi tempat lain, jaga pilihan raya. 27 tahun. Masa saya muda habis situ. Gambar diambil yang atas tu pun masa saya muda tu, sebab nampak lawa sikit tu. Jadi sekarang ni dah bersara. Kiranya bersara tu bukan macam pegawai awam lain. Bersara sebagai hakim, 66 tahun umurnya, dan sekarang ni bercecah, kalau orang muda sebut 7 series ya, 7 series. Tapi nampak masih muda lagi kan. Sebab tu pakai baju hitam ni lawa sikit, dia nampak terselah sikit. Saya nak stick kepada tajuk lah, penglibatan rakyat, kuasa rakyat dulu. Kuasa rakyat, tuan-tuan dan puan-puan, mengundi untuk memberi mandat. Kuasa rakyat ialah keluar mengundi untuk memberi mandat. Mandat kepada orang yang kita pilih, mandat kepada pihak yang terpilih untuk menubuh kerajaan, untuk menjalankan pentadbiran dan sebagainya. Itu mandat ya. Itu kuasa kita. Tak boleh siapa tarik kuasa kita. Umur 21 tahun mendaftar, kita ada hak satu undi. Okey, ada setengah pihak dalam mandat tadi. Kalau kedua ialah kuasa untuk menukar, mengubah pemilihan yang telah dibuat terlebih dahulu. Jadi kuasa rakyat ini yang paling besar. Terus memberi mandat ataupun mengubah mandat yang telah diberi. Kata Dr. Wong tadi, negara ni macam kerajaan satu parti, macam negeri China. Saya tak mau kata saya setuju ke tak setuju, tapi saya ada opinion lain lah ya. Tidak begitu. Kalau saya kata tidak, kerajaan dipilih 12 pilihan raya kita adakan. Saya menjalani 6, melalui 6 pilihan raya, dan setakat yang saya tahu 6 pilihan raya ni berjalan dengan baik dan betul. Jalan inverted commas, telus, adil dan baik. Tapi kita kena faham, pilihan raya ni undang-undang. Selagi SPR tak keluar daripada undang-undang yang ada, kita kirakan pilihan raya itu adil dan telus. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang saya orang bebas. Masa dalam SPR dulu, bukan kita tak tahu. Saya pergi satu dunia tengok pilihan raya. Saya mengambil bahagian dalam pelbagai forum di peringkat antarabangsa, di universiti-universiti yang terbesar di dunia. Saya bentang kertas kerja macam-macam. Tuan-tuan, kalau Dr. Wong kata tidak demokratik, saya kata pilihan raya kita demokratik. Pilihan raya lah ya, pilihan raya kita demokratik. Tapi pilihan raya, peraturan pilihan raya kita tidak mengandungi unsur-unsur yang betul-betul demokratik.
Nanti dulu dengarlah apa nak kata ni dulu. Demokrasi ada, tebal. Tapi tak cukup. Kalau kita kaji, saya minta tuan-tuan, hujung bulan ni buku saya keluar. Buku ni bertajuk tapi dalam bahasa Inggeris lah, MPS dia keluar, dia tak cetak dalam bahasa Melayu, dia cetak dalam bahasa Inggeris. Tak apalah bahasa Inggeris pun serupa juga lah. Tapi ia mencerminkan satu pendapat daripada seorang bebas, bukan orang yang berpihak. Sebagai seorang bebas, sebagai seorang warga negara yang juga sayangkan negara, taatkan kepada keadaan yang baik dan suka lihat keadaan yang baik itu wujud. Ianya bertajuk electoral reform. Electoral reform ni dalam bahasa Melayu perubahan pilihan raya, perubahan sistem pilihan raya. Jadi saya ulas apa yang ada, apa yang tak ada di negeri ini, apa yang perlu diubah. Tapi kalau nak kata kita tak ada demokrasi, tak betul. Bagi saya tak boleh lah. Ada demokrasi, tapi demokrasi itu tak lengkap, perlu diperdalamkan. Yang bersih minta baru ni tak cukup. Kalau bersih datang jumpa saya awal-awal, saya bagi tahu dia apa yang patut dituntut. Tapi bersih ni orang pandai-pandai, orang bijak, dia kata saya bodoh. Dia tak mau jumpa saya. Dia takut saya pun tak mau kerjasama. Kalau dia jumpa saya bagi kerjasama. Tapi tak apalah, dia tak jumpa saya taruh dalam buku semua. Tuan-tuan boleh baca apa yang kita tak ada dalam negeri ni, apa yang kurang. Tapi nak kata negara ni tak menjalankan pilihan raya yang demokratik, tak boleh. Pilihan raya kita demokratik, kebebasan mengundi ada, semua orang boleh pergi mengundi kalau namanya ada dalam data pemilih. Yang dikatakan tak bersih, SPR kata bersih, tapi ada masalah. Memang daftar pemilih ada masalah. Dari mula yang dibuat sampai sekarang, daftar pemilih itu mempunyai masalah besar. SPR cadangkan supaya dikeluarkan undang-undang tu, dibuat undang-undang baru. Tapi tuan-tuan, buat undang-undang ni bukan SPR. Buat undang-undang ni dia perlu political will, kehendak politik. Kalau nak ubah sistem, nak ubah undang-undang, nak ubah apa pun dalam negeri ni, dia kena ada political will, kehendak politik. Berapa bijak kita memikir. Bukan orang SPR ni bodoh sangat, cerdik belaka. Saya pergi lecture di Cambridge. Cambridge tu top university in the world. Saya pergi lecture sana, bukan kita bodoh. Kita tahu apa kelemahannya, kita bagi tahu apa kelemahannya. Tapi mungkin mengikut orang yang lebih bijak, dia kata bukan tak sampai, masanya belum tiba bagi kita mengubah. Sebab setiap undang-undang itu dia mesti diwujudkan dan dibuat mengikut kehendak social order, dia ada kehendak masyarakat yang ada pada waktu itu. Jadi masyarakat dulu bila kita buat undang-undang itu, dia ikut saja apa yang nak dibuat. Betul lah Dr. Wong kata dulu orang keluar mengundi hanya untuk formalize, orang boleh kata formalize, untuk pangkah dan bawa balik semula pemerintah yang ada. Dia bukan nak ubah. Dia pergi, dia kata iyalah, hak ada tu boleh teruskan. Itu dulu sehingga 2004 keadaan itu berlaku. Saya buat pilihan raya sehingga 2008.
cukup selesa saya sehingga 2004 untuk buat pilihan raya. 5 pilihan raya saya buat cukup selesa. Sebab apa? Orang tak berapa pandai. Orang tak berapa tahu. Social media ni belum ada, belum merebak. Orang tak tahu, orang ikut je. Mak saya dulu nak mengundi, tanya bapak saya nak mengundi siapa? Ha? Ayah saya pun royak, mengundi hak ni lah. Dia pun ikut, balik tanya mengundi siapa? Mengundi hak meroyak dia kata. Pas mengundi tadi buat apa? Tak tahu, kata nak pilih Tok Wakil. Dia tak tahu apa Tok Wakil pun. Kerja Tok Wakil pun dia tak tahu. Ya, minta maaf. Jadi pada masa sehingga 2004, lepas tu orang mula tahu, media sosial ni mula merebak, orang semua faham, semua orang pun dah bersekolah tinggi, baik pengetahuannya dan sebagainya, dan mereka sedar bahawa undang-undang pilihan raya kita tak lengkap. Dia ada 13 komponen yang tak ada dalam tu. Saya bagi tahu terus terang, pengawalan media tak ada dalam undang-undang. Tak usah maki ke SPR lah. Saya nak bagi tahu sini, kalau ada kelemahan di dalam pilihan raya, jangan maki SPR. Tak guna. SPR tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Tak ada dalam undang-undang. SPR ni wujud kerana undang-undang. Buat mengikut undang-undang, tak buat mengikut undang-undang, masuk mahkamah. Tak ikut undang-undang. Kalau nak perubahan, ubah undang-undang. Jadi baru ni ada apa tu? PRC. Saya ingat orang Bersih pun ada pergi buat kemukakan pendapat dia. Tapi saya pun terkejut juga bila PRC buat recommendation, dia tidak memperkuatkan unsur demokrasi dalam pilihan raya. Bukan saya nak criticize PRC, boleh jadi dia punya term reference pun tujuannya pun tidak memperkuatkan unsur demokrasi dalam pilihan raya. Jadi saya tak mau bincang sini, saya tak ada masa. Kalau nak boleh jemput saya, 4 jam saya boleh syarah apa dia pilihan raya yang demokratik, kalau tuan-tuan mau. Tapi kalau cakap pasal daftar pemilih, memang saya pergi, masalah besar. Tapi kalau nak cakap cara Dr. Wong tadi kata ada masuk orang mati, masuk ni, masalah IC, bukan masalah SPR. SPR ni dia ada IC saja, warga negara, dia daftar, dia tak ada kuasa, dia tak boleh. Itu JPN punya hal. Masuk campur dalam tu hura-hura, itu JPN. Jangan soal IC, jangan soal SPR. Ada nama dalam, ada IC, dia warga negara, daftar. Jadi masalah Sabah dan sebagainya saya tahu. Berlaku masa saya ada sebagai setiausaha SPR dulu. Kita pun mempunyai masalah besar, pening kepala. Suddenly kalau dia orang kata 100,000, saya kata kecil. Tuan Syed, 100,000 kecil tau. Dia lebih pada tu. Tapi orang ni semua dah jadi warga negara, ada IC, dia ada hak untuk mengundi. Bila dia pergi, dia daftar. Dulu tuan-tuan tahu peliknya daftar, bukan macam sekarang. Daftar dulu dibuat, ngisi borang, ketua kaum yang bawa. Jadi dia aturlah mana nak mengundi. Begitulah caranya. Tapi SPR tak boleh buat apa-apa. Itu sistem yang ada. Jadi sebab itu kita cadangkan mengubah sistem itu. Ni tuan-tuan akan tahu. Yang saya cadangkan ialah supaya kita daftar semula pemilih. Kita buat macam kita buat census.
National census. Banci penduduk. Sebab banci penduduk, buang yang ada ini. Sebab yang ada ini, kalau Dr. Wong sebut orang mati, saya rasa banyak ada dalam. Orang mati mengundi ke tidak, kita tak tahu. Sebab tak pernah dibawa ke mahkamah, tak pernah ada proof orang mati dia mengundi. Jadi kalau nak betul-betul bersih, sebab saya kata tak bersih, saya sendiri kata daftar pemilih tak boleh bersih dengan undang-undang yang ada, dengan keadaan sekarang ni. Tapi itu adalah yang terbaik dalam pilihan raya yang kita ada, dan kita percayalah. Masa saya dulu, saya percaya itu sajalah yang terbaik kita boleh hidangkan kepada umum. Mudah-mudahan dia hanya dapat diterima. Tak ada orang yang tercicir daripada senarai itu, dan tak ada orang terbuang haknya untuk mengundi. Kuasa kita ialah untuk menentukan, tugas kita menentukan bahawa semua orang yang ada hak dia mengundi. Kalau siapa dia mengundi kita tak kira. Itulah kuasa rakyat. Siapa yang mengundi tak dikira. Pengiraan telus. Sebab ada pihak yang memantau pengiraan amat telus. Saya tahu proses pengiraan ni saya buat daripada awal. Dulu proses lain, yang ada sekarang ni saya tahu. Saya pergi buat kajian di luar negara, saya buat proses sekarang amat telus. Tak boleh lari dah undi tu. Kalau orang kata tukar peti undi lah apa, ini cerita dongeng rasa saya lah. Payah nak tukar peti undi sekarang sebab dikira tempat mengundi. Kita dah tahu dah berapa undi tu. Berapa undi, dan tak boleh tipu lah. Kita pun SPR ini satu-satu benda yang dia jaga. Jangan berlaku apa bentuk penipuan. Tadi jangan tuding jari ke SPR. Yang ada sekarang lah, saya pun kesian juga sebab saya melalui ini. Kiri tak kena, kanan tak kena. Sebelah ni maki, sebelah sana pun maki. Asyik kena maki. Sebab tu sekarang ni kalau orang maki kat saya pun, saya dah lali dah, tak ada masalah. Kalau orang tak maki, rasa saya boring. Tan Sri boleh kita di? Jadi Tuan Syed kata boleh berhenti, saya nak cakap 4 jam pun boleh sini pasal pilihan raya. Jangan pasal lain. Boleh jemputlah. Kalau apa saya Tuan Tazkilan nak berdebat, bukan berdebat lah, nak berdialog dengan saya, berdebat tak payahlah. Berdialog dengan saya, nak tanya soalan yang terkilang atau apa, tapi saya minta ujung bulan ni buku saya keluar, pakat-pakat beli. Mudah-mudahan saya pun dapat hasil kecil. Orang pancing ni begitulah, hasil kecil. Dan buku ini akan menerangkan apa yang tak ada dalam undang-undang pilihan raya. Ya, itu tuan-tuan boleh baca daripada seorang yang bebas. Kalau kita duk cakap saja, yang perlu sekarang ialah bersih, pergi berunding dengan kerajaan, minta kaji seluruhnya undang-undang pilihan raya. Saya akan sokong sepenuhnya. Kalau boleh panggil saya sama, pergi. Saya boleh terangkan apa yang tak ada dalam ini. Kalau betul-betul mau pilihan raya bersih dan adil. Sebab apa? Dalam perlembagaan dia kata, kalau ada pihak yang tidak mempercayai Suruhanjaya pilihan raya, Suruhanjaya ini tak boleh hidup. Dia mesti resign. Dia kena enjoy the confidence of the people. Baik Tan Sri. All the time, all the way. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri.